Kalau kita tengok sejarah kehidupan umat Islam, para sahabat Nabi SAW, mereka bukanlah bermula dengan orang yang hebat. Kadang-kadang kita berfikir, apakah hikmah Allah Ta'ala melahirkan Nabi SAW di tanah Arab? Padahal Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha berkuasa, boleh saja Allah lahirkan Nabi kita ni di kalangan penduduk negara yang sudah bertamadun, yang maju macam Romawi dan Persia. Tapi Allah Ta'ala telah lahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di bumi yang paling tandus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زلتم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة حب العيش وسكرة الموت وأنتم حينئذ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهروا فيكم سكرتان فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون بالكتاب والسنة يومئذ كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Masjid Kota Kemuning, barisan imam, barisan ahli jawatankuasa masjid, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, sebelum saya mulakan tazkirah saya pada malam ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada penduduk Kota Kemuning dengan kasih sayang dan rahmat Allah, berkat fikir risau tuan-tuan semua, doa tuan-tuan semua. Maka di saat ini Allah Ta'ala telah hadiahkan kepada kita semua dengan sebuah masjid rumah Allah yang tersergam indah, yang segala-galanya dalam masjid ini serba baru, Masya Allah. Kapet baru, Masya Allah, mimbar baru, kipas baru, kan, binaan baru, imam baru, AJK baru, makmum pun baru, semuanya serba baru, Masya Allah. Dan pepatah Arab mengatakan kullu jadidin ladid, setiap benda baru ni dia manis, lazat, Masya Allah. Setiap benda baru, kan, semua benda baru akan diminati, disukai oleh manusia. Manusia ni suka pada benda baru dan tak suka pada benda yang lama dan usang, Masya Allah. Jadi dengan datangnya, dengan anugerah Allah dapat benda baru ni, serba baru ni, Masya Allah. Macam kita nak sambut raya, Masya Allah, sepatutnya kita meraihkan anugerah Allah yang sangat indah. Sebenarnya tiap-tiap hari pun dalam hidup kita ni Allah Ta'ala bagi benda baru. Asbahana wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Sebab itu Nabi ajar kita berdoa berpagi-pagi kami dan berpagi-pagi juga kerajaan Allah Tuhan semesta alam. Kita mensyukur di atas hari yang baru yang Allah bagi dalam hidup kita. Maka wajib kita bersyukur pada Allah. Ketika mana penduduk Madinah dapat Masjid Nabawi, maka mereka telah berazam dengan Nabi SAW. Padahal waktu itu Masjid Nabawi bukanlah masjid yang cantik macam sekarang. Masjid yang hanya lantainya pasir, tiangnya adalah batang-batang korma,
atapnya adalah daripada daun-daun kurma, tetapi bagaimana penduduk Madinah ini meraihkan, menghormati, Masya Allah, masjid yang begitu hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh penduduk Madinah berazam tidak ada satu solat pun yang mereka akan tunaikan melainkan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjemaah di masjid. Itu kesyukuran penduduk Madinah, dan mereka hidupkan masjid itu dengan amal-amal yang menjadi asbab hidayah kepada penduduk setempat, dan bahkan amalan-amalan yang menjadi asbab hidayah kepada seluruh, Masya Allah, masyarakat di seluruh alam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kalau kita tengok sejarah kehidupan umat Islam, para sahabat Nabi SAW, mereka bukanlah bermula dengan orang yang hebat. Kadang-kadang kita berfikir, apakah hikmah Allah Ta'ala melahirkan Nabi SAW di tanah Arab? Padahal Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Berkuasa, boleh saja Allah lahirkan Nabi kita ni di kalangan penduduk negara yang sudah bertamadun, yang maju macam Romawi dan Persia. Tapi Allah Ta'ala telah lahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di bumi yang paling tandus, supaya manusia tak kaitkan agama ni maju, agama dengan maju dunia. Padahal Nabi SAW membangun agama di tempat yang sama sekali tak ada kemajuan. Dunia pun tak ada, akhirat pun tak ada. Yang ada hanyalah padang pasir. Yang ada di Mekah, Madinah ini hanyalah kota batu, hutan batu. Tetapi Nabi SAW telah membangun manusia di sana, membangun insan, yang mana manusia ni akan jadi manusia dengan agama. Tanpa agama, manusia tidak jadi manusia. Yang Nabi SAW bangun ini adalah tokoh-tokoh yang mana ulama kata dalam sejarah manusia ni, sebelum kita orang Islam, Allah Ta'ala tak nama pun umat-umat terdahulu dengan gelaran ummah. Gelaran ummah ini hanya Allah berikan kepada umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Masya Allah, sebelum umat ini, Allah Ta'ala tak pernah namakan umat, mana-mana umat dengan gelaran rijalun, lelaki. Umat ini peliknya tuan-tuan, lelaki ke perempuan semuanya dibagi gelaran rijal. Semuanya lelaki, Masya Allah. Sebab Allah Ta'ala bagi tanggungjawab yang besar kepada umat ini, iaitu tanggungjawab ad-da'wah ilallah, mengajak manusia kepada Allah, menyebarkan Islam, mengangkat agama ni ke mercu yang tertinggi, meninggikan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerja ini dulunya dibangunkan oleh manusia yang dipanggil rijal, lelaki-lelaki, Masya Allah. Masya Allah. Sebab itu Nabi Ibrahim AS dipanggil inna Ibrahim kana ummatan. Nabi Ibrahim ni walaupun dia berdakwah bersendirian, tetapi dengan berkat dia menjalankan satu kerja yang dipanggil kerja dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Nabi Ibrahim seorang dipanggil ummah. Padahal dia seorang, patutnya umat ni, Masya Allah, kena ada gabungan yang besar. Sebelum kita, mana-mana umat semuanya dipanggil kaum. Walaupun dalam Islam ada juga kala umat terdahulu dipanggil dengan gelaran ummah. Antaranya Nabi SAW telah bersabda, antum tufuna sab'ina ummatan. Kamu semua melengkapkan umat yang ke-70. Maknanya sebelum kita dah ada 69 ummah yang pernah diutuskan oleh Allah ke muka bumi ni. Tetapi setiap Nabi datang, dia tak panggil ya ummati. Tetapi khitab Nabi menyeru kepada umat dia, bercakap, memujuk umat dia kepada agama Allah Ta'ala dengan mengatakan ya qaumi. Ya qaumi abudullah wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, kita tak ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Tetapi hanya seorang Nabi saja di dunia dan di akhirat memanggil umatnya dengan gelaran ummati. Wahai umatku, wahai umatku, wahai umatku, di dunia dan di akhirat. Dan umat ini, Masya Allah, dipanggil dengan umat gelaran rijal. Kenapa? Allah Ta'ala telah bagi tanggungjawab yang sama kepada lelaki dan perempuan di kalangan umat ini sejak hari pertama memeluk Islam. Kita tengok bila mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk beberapa bulan di Gua Hira, dan di saat itu Allah Ta'ala bagi wahyu yang pertama kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Balik ke rumah, Masya Allah, Nabi SAW menggigil ketakutan, zammiluni, zammiluni, dasiruni, dasiruni. Wahai isteriku Khadijah, selimutkan kekanda ketakutan, menggigil, Masya Allah. Khadijah diamkan Nabi, tenteramkan Nabi. Dia tak tanya pun kepada Nabi kenapa berlaku begini.
Tetapi setelah Nabi tenang, barulah dia bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, apakah yang telah terjadi kepada kekanda? Dia kata selama berbulan-bulan kekanda beribadah kepada Allah di Gua Hira. Baru malam kemarin Allah Ta'ala uji kekanda dengan didatangi lembaga yang memaksa kekanda untuk membaca kalam Allah, membaca wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedangkan kekanda tak reti baca. Dipaksa kekanda, iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ana biqari, saya tak pandai baca. Maka diulang 3 kali. Setiap kali Nabi kata tak pandai baca, dipeluk Nabi dengan pelukan Rabbani, pelukan rohani, pelukan hidayat. Berpindahnya nubuah daripada dada Jibril alaihissalam yang Allah telah perintahkan, agama ni dipindahkan, ditransferkan daripada dada ke dada, hati ke hati, roh ke roh. Maka akhirnya Nabi SAW menggigil, menerima tanggungjawab yang sangat besar. Disampaikan oleh Jibril alaihissalam, sesungguhnya engkaulah Nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab-kitab yang terdahulu. Maka tuan-tuan boleh Nabi balik ke rumah tuan-tuan, menceritakan benda ni pada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ternyata Siti Khadijah lah orang pertama yang menyahut seruan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata hebatnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, walaupun kita ada lelaki ada perempuan, dan Allah Ta'ala tak pernah bezakan antara lelaki dan perempuan. Bahkan orang perempuan kena terima kasih pada baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi lah insan yang pertama dalam dunia ni yang mengangkat kedudukan wanita setinggi-tinggi kedudukan. Masya Allah. Selama ini wanita sangka dia kerjanya hanya memasak nasi, cuci pakaian, kemas rumah, jaga anak, jaga kehormatan diri. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah tukar minda kaum wanita pada zaman itu untuk menjadi pendamping, pendukung, penyokong baginda sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwah Islamiah ke seluruh dunia. Walaupun ulama kata yang menggerakkan kerja dakwah pada zaman Nabi adalah kaum lelaki, tetapi di belakang mereka lelaki ini digerakkan oleh kaum wanita. Sebab itulah dikatakan wanita yang pertama, manusia pertama yang menerima wahyu daripada Nabi, yang beriman dengan Nabi, yang mengucap kalimah syahadah, adalah Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Berkat dia beriman dengan Nabi, dia mendukung Nabi, dia membantu Nabi, Allah berkati seluruh ahlul bait Siti Khadijah, keluarganya, anaknya, cucunya, keturunannya. Bahkan berkat Siti Khadijah ni membantu Nabi untuk sebarkan Islam, sebarkan dakwah. Siti Khadijah aktif menjalankan dakwah di kalangan kaum wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam aktif menjalankan dakwah di kalangan kaum lelaki. Sayyidina Ali bin Abi Talib aktif menjalankan dakwah di kalangan remaja. Dan juga anak angkat Nabi bernama Zaid bin Harithah, satu orang manusia saja yang namanya, yang bukan Nabi, yang namanya tersebut dalam Al-Quran adalah Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menjalankan dakwah di kalangan para hamba. Akhirnya dalam masa yang singkat, Nabi yang menerima amanah wahyu daripada Allah Ta'ala, walaupun Nabi rasa berat, mampukah aku seorang nak sebarkan dakwah ke seluruh dunia? Sebelum Nabi, semua Nabi dan Rasul diutuskan untuk berdakwah kepada kabilah masing-masing, kepada kaum mereka. Bila sebut kaum, dia kecil. Dan kaum di zaman dahulu mereka ada satu saja kemahiran, dia tak ada banyak kemahiran. Kalau kaum Ad, dia hanya kuat badan, dia tak ada benda lain, kelebihan dia. Kaum Samud, dia pakar dalam bidang kejuruteraan, boleh buat rumah dalam gunung-gunung, boleh buat bandar dalam gunung. Satu kemahiran. Kaum Sabak hanya pandai pertanian. Yang dinamakan umat adalah gabungan daripada semua tabakat, semua golongan dalam Islam, dalam agama ini, di kalangan umat ini. Ada petani, orang Ansar, di kalangan mereka ni adalah orang kata petani-petani yang menanam kurma, Masya Allah. Ada peniaga, orang-orang muhajirin. Ada ulama seperti Abdullah bin Salam. Ada hamba seperti Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu, campur daripada orang Arab, campur dengan orang Ajam. Ada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun dia ni orang luar, tetapi dia dianggap di kalangan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sangat dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah gerakkan seluruh umat dia ni. Mula-mula Islam dapat dengan semuanya berdakwah. Sebab umat ini adalah umat dakwah. Umat Nabi SAW ini dimuliakan oleh Allah berbanding umat-umat yang lain, mendapat gelaran julukan umat yang terbaik. Kalau umat dulu, mereka hanya satu tanggungjawab, mereka beribadah kepada Allah.
Mereka kena jadi orang abid, ahli ibadat. Lagi lama mereka beribadat, sehingga kita pernah dengar di kalangan Bani Israel, tak dinamakan ahli ibadat selagi dia tak beribadah kepada Allah selama 1000 bulan. Bila lulus ibadah 1000 bulan, baru dibagi gelaran abid, ahli ibadat. Masya Allah. Kita hari ni baru umur 40, baru kenal masjid. Masya Allah. Kan? Saya lah. Jadi tuan-tuan yang mulia, macam mana nak panggil abid pada kita? Orang dulu dia beribadah kepada Allah, sekali-sekala kena berdakwah. Bila tengok orang buat kemungkaran, dia kena berdakwah. Tapi selalunya dia tak payah fikir tentang orang lain, tentang urusan orang lain. Ada Nabi yang akan menasihati, akan ada Nabi yang berdakwah, akan ada Nabi yang menegur. Tetapi umat baginda SAW ni berbeza. Umat ini maksud hidup mereka yang pertama dan utama adalah dakwah, dan maksud hidup mereka yang umum, tanggungjawab mereka yang khusus adalah dakwah, tanggungjawab mereka yang umum adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berkat dakwah yang dijalankan, Allah Taala akan bagi kesempurnaan dalam ibadah kita pada Allah Taala. Akan datang ikhlas dalam solat, akan datang khusyuk dalam solat, akan datang masya-Allah kelazatan, kemanisan dalam ibadah, berkat umat ini menjalankan kerja mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Asas pembangunan umat Islam ni di atas asas dakwah. Sebab itulah kita tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum turunnya perintah beribadat pada Allah, 13 tahun lamanya Nabi dan Rasul dan juga para sahabat, kerja mereka adalah ad'u ila Allah. Bahkan Allah perintahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bagi tahu pada umat dia, qul, katakanlah wahai Muhammad kepada sekalian umatmu, hadhihi sabili, inilah satu-satunya jalanku, jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan para syuhada, jalan para solihin. Apa dia? Hadhihi sabili ad'u ila Allah, aku mendakwa manusia kepada Tuhan Allah, Rabbus samawati wal ard, yang merupakan Tuhan bagi 7 petala langit dan 7 petala bumi. Tuhan yang memiliki 7 petala langit dan 7 petala bumi. Tuhan yang seluruh 7 petala langit dan 7 petala bumi ini bertasbih membesarkan dia, mengagungkan dia, memperhebatkan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala terkaya, tak berhajat kepada sesiapa pun di kalangan hamba dia, dan seluruh makhluk ini bergantung pada Allah, berharap kepada Allah, memerlukan Allah, sedangkan Allah tak perlukan kita. Inilah dakwah para Nabi. Semua Nabi-Nabi datang ke dunia nak mengajak manusia menyembah Allah, Tuhan yang satu, wahdahu la syarik, yang tiada sekutu baginya. Alladzi lam yattakhidh sahibatan, Allah Ta'ala yang mana zat yang tidak mengambil isteri, wala waladan, dan tak ada anak, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah yang tidak ada sesiapa pun mampu boleh dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Tidak ada sayangan, tidak ada bandingan, tidak ada gandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sahabat Nabi awalnya tuan-tuan imannya macam kita tuan-tuan. Manusia biasa, imannya lemah macam kita. Tetapi bila mana Nabi SAW bangunkan sahabat ni, sebelum mereka beribadat sembahyang, perintah sembahyang turun pada tahun yang ke-10. Perintah puasa turun pada tahun yang kedua hijrah. Maknanya 15 tahun selepas berhijrah. Perintah jihad pun turun pada tahun yang ke-15 hijrah. Ibadat-ibadat yang lain, kemudian haji, kemudian walaupun kita tahu rukun Islam ni ada 5. Mengucap kalimah syahadah, solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, menunaikan haji. Kita hari ni faham kerja orang Islam bila buat 5 ni dah cukup. Kita dah semayang, kita dah puasa, kita dah zakat, kita dah haji. Jadi apa lagi yang perlu? Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan fokus pada rukun yang pertama. Mengucap kalimah syahadah itu bukan sekadar mengucap, tetapi yang dinamakan mengucap kalimah syahadah, yang dinamakan iman itu adalah iqrarun bil lisan, mengaku dengan lidah Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, al-iqrar bil jinan, mengaku dengan hati. Hati kita mengaku tiada Tuhan melainkan Allah yang satu, yang tiada sekutu baginya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Dengan kita cakap begini, syirik akan keluar daripada hati kita. Tetapi ada satu lagi benda yang kita terlupa, terlepas pandang. Rata-rata umat Islam terlepas pandang.
Ada orang kata kenapa pula kita perlu berdakwah? Dakwah ini menyempurnakan rukun Islam yang pertama, iaitu al-amalu bil arkan. Yang kita tak buat lagi, dakwah ni, iman ni mesti ikrar dengan lidah, mengaku dengan hati dan mengerjakan dengan perbuatan. Perbuatan itulah dakwah. Perbuatan daripada mengucap kalimah syahadah ini nak sempurnakan rukun Islam yang pertama, itulah kerja yang pertama Nabi SAW telah jalankan bersama dengan para sahabat, bertebaran di seluruh lorong-lorong di kota Mekah, mengatakan ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucaplah kamu la ilaha illallah supaya kamu berjaya, supaya kamu mulia, supaya kamu tinggi, supaya kamu selamat, supaya kamu bahagia dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Ta'ala yang memiliki kalimah ini, pemilik kalimah ini, Allah Ta'ala ini kalimatullah. Allah telah memiliki kalimat-kalimat yang hebat. Antara kalimah Allah Ta'ala yang terhebat adalah kalimah la ilaha illallah, yang mana kata ulama ditimbang kalimah ini dengan 7 petal langit dan bumi, kalimah ini lebih berat lagi daripada 7 petal langit dan bumi. Kalimah ini lebih mulia daripada 7 petal langit dan bumi. Mana-mana hati yang dimasuki oleh nur kalimah ini, cahaya kalimah ini, hati itu lebih mulia daripada Kaabah. Hati itu lebih mulia daripada dunia dan sisi-sisinya. Dan Allah Ta'ala sangat teringin kalimah ini untuk duduk di dalam hati para hamba-Nya. Sehingga kata alim ulama, betapa hebatnya tuan-tuan kalimah ini, betapa mulianya kita orang Islam. Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha bijaksana, tak menjadikan tempat-tempat yang termulia di dunia ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, sebagai tempat untuk Allah letakkan kalimah ini. Memang masjid ini mulia, tapi bukan tempat untuk Allah letakkan kalimah yang teragung. Tempat yang Allah pilih dalam dunia ini untuk Allah letak kalimah yang teragung, yang lebih bahagia daripada 7 langit dan bumi. Kalimah yang menjadi kunci syurga Allah Ta'ala. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi kata sebagaimana kunci ini ada 2 sisi, begitulah kalimah la ilallah dia ada 2 sisi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah pilih hati orang beriman untuk dimasukkan kalimah ini. Dan Nabi SAW berjanji, la tazalu la ilaha illallah, kalimah ini akan sentiasa tanfa'u man qalah, akan memberikan manfaat kepada orang yang selalu mengucapkannya, selalu mewiridkannya, selalu mendakwahkan kalimah ini. Kalimah ini akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Wa taruddu anhumun niqmata wal azab, kalimah ini boleh menolak musibah, dendam, dengki, hasad, dengki manusia kepada kita. Berkat kalimah ini dia boleh tertolak tuan-tuan, dengan yakin yang sempurna pada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yakin hanya Allah yang maha berkuasa. Selain daripada Allah semuanya makhluk. Makhluk tak boleh bagi manfaat dan mudarat kepada kita melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pelajaran yang pertama yang Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat. Inilah beza kita dengan para sahabat. Sahabat Nabi kata ta'allamnal iman thumma ta'allamnal Quran. Kami pelajaran pertama yang kami belajar dalam Islam, kami belajar iman dulu, percaya dulu, yakin dulu. Tasdiqum bil khabar. Kan? Yang dinamakan iman itu apa? Iman itu tasdiqum bil khabar, percaya kepada segala perkhabaran ghaib yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Wa takdzibun bin nazar, mendustakan apa yang kita nampak. Ini pelajaran yang paling besar yang hari ini kita orang Islam telah tertinggal pelajaran ni tuan-tuan. Kita tak ajar pun anak kita, anak murid kita di sekolah darjah 1. Kita tak ajar mereka pelajaran iman. Kita ajar mereka pelajaran akidah. Kan? Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith qiyamuhu binafsi, kita ajar. Tapi kita tak talqinkan iman ini kepada anak kita. Allah Ta'ala maha berkuasa, selain daripada Allah semuanya makhluk yang tidak ada manfaat dan mudarat melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga hari ini cinta kepada dunia dan takut kepada makhluk telah menyelubungi hati dan perasaan kita, sehingga kerana makhluk banyak manusia sanggup tinggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sahabat Nabi dia kenal Allah dulu. Sebab itu ulama kata Allah punya sayang pada manusia ni tuan-tuan, di dunia pun Allah dah bagi syurga dekat kita tuan-tuan. Sementara nak menanti syurga di alam akhirat, syurga yang indahnya lebih tak pernah ada mata yang pernah menyaksikan indahnya syurga, tak pernah ada telinga yang pernah mendengar bunyi kemerduan dalam syurga,
dan syurga yang tak pernah terlintas dalam akal fikiran manusia. Allah yang maha pengasih, maha penyayang untuk orang beriman. Di dunia lagi Allah dah bagi syurga sebelum syurga. Dia panggil Al-Jannatul Ajilah, syurga yang disegerakan oleh Allah Ta'ala. Dan syurga ni tak perlu duit. Nak masuk syurga tak perlu duit. Hari ni kita ingat nak masuk syurga mesti kena ada duit. Tak ada syarat. Yang pertama, ulama kata syurga yang pertama adalah rahim ibu kita, Masya Allah. Kita duduk dalam rahim ibu kita tu duduk dalam syurga dah, Masya Allah. Waktu itu nak makan, nak minum tak payah kerja pun. Allah bagi kita nafas, Allah bagi kita makan, minum. Duduk dalam perut ibu kita, tak ada risau, tak ada bimbang. Tak ada sakit pun dalam perut mak kita. Allah jaga kita. Yang kedua, ulama kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, demi Allah dan demi Allah dan demi Allah, syurga di dunia ni adalah ma'rifatullah, mengenali Allah. Mengenali Allah tu dah syurga dah, tuan-tuan. Orang Islam ni sebenarnya sedang berada dalam taman syurga. Tambahan pula, kita dah masuk Islam, kita dah beriman pada Allah, kita duduk pula dalam majlis ilmu ni, syurga di dalam syurga. Orang yang kenal Allah di dunia ni, dia sedang berada dalam nikmat syurga. Sementara orang yang tak kenal Allah, yang belum mengucap kalimah la ilaha illallah ni, tuan-tuan, mereka berada di dalam neraka sebelum neraka, tuan-tuan. Masya Allah. Nampak je pada zahir mereka ni bahagia. Hakikatnya mereka sedang menderita, mereka mencari jalan keluar ni, tuan-tuan. Orang yang tak beriman pada Allah. Kita orang beriman ni, kata Maulana Yusuf Kandahlawi rahmatullah alaih, hakikatnya Allah dah letak bahagia di hati orang beriman. Dia tak perlu cari bahagia di luar pada diri dia. Bahagia tu ada dalam kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sepatutnya semua orang yang ada kalimah ini, dia berada dalam keadaan bahagia di dalam bahagia, Masya Allah. Gembira di dalam gembira. Sementara menanti farauhan wa raihan wa jannatu na'im. Nanti bila kita nak dicabut nyawa kita nanti, tuan-tuan, satu orang yang mati dengan mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, roh dia keluar seperti air yang keluar daripada muncung cerik, tuan-tuan. Masya Allah, dengan laju. Dan malaikat maut kata, keluarlah wahai hamba Allah Ta'ala menuju rauh kerehatan wa raihan, mencium haruman bunga raihan, wa jannatu na'im, masuk ke dalam syurga yang kekal abadi. Tapi peliknya, tuan-tuan, kenapa hari ni orang Islam yang paling banyak mengadu masalah? Kan? Hari ni, Masya Allah, ulama kata orang kafir tak ada Quran. Dan paling penting, orang kafir tak ada Allah dalam hidup dia. Yang kita hari ni pula, Masya Allah, kita ada Allah, kita ada Quran, kita ada senjata, kita ada doa, kita ada Ka'batullah, kita ada Hajarul Aswad, kita ada Multazam, kita ada Rukunul Yamani, kita ada Rukun Iraqi, kita ada Rukun Syami, kita ada Raudah, kita ada tempat-tempat yang mustajab doa. Allah bagi kita pula lepas asar pada tiap-tiap hari Jumaat ada satu waktu yang doa makbul. Di antara khutbah dengan khutbah ada satu waktu yang makbul, doa kita pasti diterima oleh Allah. Selepas sembahyang 5 waktu doa kita makbul. Allah dah bagi pakej-pakej yang besar pada kita untuk kita berjaya, untuk kita mulia, untuk kita bahagia di dunia. Tetapi hari ni orang Islam, dia mengaku tidak bahagia, tuan-tuan. Masya Allah. Contoh dia, Masya Allah, satu orang tuan guru, dia bagi ceramah dalam masjid, cerita kekuatan peluru ni, Masya Allah. Macam kita hari ni lah cerita kekuatan doa. Apa nak takut, kita ada doa. Nabi kata doa silahul mu'min. Doa ni senjata orang beriman. Tapi hari ni, sampai hari ni kita tak reti guna senjata ni lagi. Kalau orang tak pandai, bagi pistol, tuan-tuan, tembak dekat ni pun tak kena. Orang tak pandai, tembak ting. Lari dia punya ni, peluru tu tak kena. Tepat dekat ni pun tak kena, Masya Allah. Orang tak reti. Tapi bagi dengan pakar, tuan-tuan, Masya Allah. Kalau sniper ni tembak, sniper bertemu sniper, tuan-tuan, kita tengok dalam filem, tuan-tuan, Masya Allah. Sniper tembak sniper, pecah mata dia, Masya Allah. Tepat ni, Masya Allah. Allah Ta'ala bagi senjata pada orang Islam. Sampai hari ni kita tak pandai guna senjata ni, tuan-tuan. Kita tak reti nak tarik pertolongan daripada Allah, daripada khazanah Allah Ta'ala. Orang dulu berkat dia belajar iman daripada Nabi, dia belajar agama daripada Nabi, belajar ma'rifatullah daripada Nabi, dia dapat hakul yaqin, dan dia tahu bila mana waktu nak berdoa pada Allah, dan tahu bila Allah nak kabulkan doa dia, dan bila waktu nak turun pertolongan daripada Allah. Mereka semua tahu cara nak mengambil bantuan gaib daripada khazanah gaibiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita tak reti.
Ada masalah jumpa ustaz. Ustaz tolong doa ustaz. Lepas tu ada masalah, kawan kita nak pergi umrah, tolong doa ya. Kita tak yakin pada doa kita sendiri. Kita hari ni hilang confident. Sebab apa tuan-tuan tak percaya pada doa kita? Kenapa tak percaya pada sembahyang 2 rakaat yang kita tunaikan? Hari ni kerana kurangnya yakin pada Allah Ta'ala menyebabkan kita tak yakin pada amalan yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Tok Guru kata peluru ni boleh tembak mana-mana binatang, boleh mati dengan peluru ni. Singa pun mati, gajah pun mati. Anak murid ni pun betul-betul dia pun pergi kedai peluru, dia pun beli peluru sebiji. 2 biji lah di balik rumah dia, Masya Allah. Dia pun nampak ayam, geram tengok ayam ni, dia pun ambil peluru tu, pum dia balik dekat ayam. Ayam kena peluru, sikit je dia kibas-kibas, dia jalan tuan-tuan. Right? Tok Guru kata peluru ni boleh membunuh, tapi aku baling ayam pun tak mati. Lebih-lebih lagi lah gajah dengan singa. Maunya kita kena terkam. Masya Allah. 2-3 kali dia try, dia kata Tok Guru ni tak betul kot. Ilmu dia tak betul kot. Ada kepatut dia kata peluru ni boleh mematikan gajah, boleh matikan singa. Masya Allah. Aku baling dah 2-3 kali, ayam kampung pun tak mati, ayam bandar pun tak mati, ayam hutan pun tak mati. Akhirnya beberapa hari dia datang jumpa Tuan Guru. Tuan Guru, saya dengar Tuan Guru ceramah itu hari, peluru ni boleh membunuh. Tapi tiba-tiba saya dah try bawa balik peluru ke rumah, saya baling ke ayam, ayam tak mati, baling tikus, tikus pun tak mati. Tuan Guru kata peluru ni boleh tembak singa, boleh tembak gajah. Boleh matikan orang jahat nak tembak kita, nak datang nak serang kita. Ustaz tanya, kau guna macam mana peluru tu? Saya baling dengan tangan Tuan Guru. Oh, mai sini. Kan? Aku bagi tu sikit kepala kau. Kan? Tarik telinga kau sikit. Sebab apa? Syarat nak peluru ni berhasil memberikan manfaat, mesti kena masuk dalam kelonsong dia, Masya Allah. Masuk dalam kelonsong pistol, kau tembak. Betul pula kau punya bidik tu. Dah betul-betul, dah target betul-betul, baru tembak. InsyaAllah matilah gajah tu. Hari ni ulama kata sama juga. Nabi dah kata kalimah la ilaha illallah ni boleh menolong kita di dunia dan di akhirat. Lebih-lebih lagi di akhir zaman ni, kalimah inilah penyelamat kita. Hari ni kita takut sangat dengan peristiwa akhir zaman ni. Saya kata buat apa kita nak takut dengan peristiwa akhir zaman, tuan-tuan? Orang beriman tak takut pun dengan makhluk ni. Dengan Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Dabbatul Ard. Kita semua pakat takut, tuan-tuan. Satu hari sekumpulan sahabat bercerita tentang Dajjal dekat bilik Nabi SAW. Nabi keluar. Nabi kata, kau ni sembang pasal apa? Dia kata, kami bincang pasal Dajjal ya Rasulullah. Takut ni Dajjal ni. Nabi kata, ada benda lebih besar daripada Dajjal yang aku takut menimpa kamu umat akhir zaman. Umat aku, wahai umat aku, sahabatku. Apa dia? Asyirkul khafis. Syirik yang tersembunyi dalam hati kamu. Lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal. Hari ni kita takut mendengar cerita akhir zaman, semua orang pakat panik. Semua nak pergi dalam hutan. Semua siap-siap, Masya Allah. Macam-macam lah, kita tak menyalahkan. Yang nak buat persediaan silakan. Tapi tuan-tuan, kita dah timbul satu suasana takut dan panik, Masya Allah. Sehingga kita hari ni semua dalam keadaan ketakutan. Sebenarnya orang beriman tak takut pada apa pun di kalangan makhluk ini. Masya Allah. Dah sampai waktu azan. Orang beriman, dia tak takut satu apa pun. Allah beritahu, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Orang yang menyampaikan risalah Allah, berdakwah ni tuan-tuan, dia hanya takut kepada Allah dan dia tidak takut kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita bagi laluan pada azan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kalau kita buat perbandingan di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lahir di zaman terdahulu, di zaman khairul qurun, zaman yang terbaik, zaman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan khair ummati qarni, kurun yang terbaik adalah kurunku, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, kemudian kurun yang selepas itu, kemudian kurun yang berikutnya. 300 tahun yang pertama adalah kurun yang terbaik. Maka datang pula zaman akhir zaman ini, Masya Allah, umat akhir zaman akan lahir umat yang lemah, umat yang daif. Kita ni 1400 tahun ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan kita menjadi begitu lemah.
amalan kita menjadi begitu lemah, keikhlasan kita menjadi lemah, iman kita menjadi lemah, amal kita menjadi lemah. Untuk agama seakan-akan dipaksa-paksa untuk amalkan agama. Untuk dunia, insya-Allah Ta'ala tak payah ada orang bagi semangat dekat kita, tak payah ada orang bagi motivasi. Kita sendiri bersedia nak keluar daripada kesempitan hidup. Tetapi untuk agama seakan-akan dipaksa-paksa. Maka tuan-tuan mulia, apakah puncanya? Beza antara orang dulu dengan orang sekarang. Orang dulu mereka memulakan asas kehidupan mereka ni dengan dakwah. Berkat dakwah yang mereka jalankan, Allah Ta'ala bagi mereka hakikat iman, keyakinan yang sempurna kepada Allah. Berkat yakin pada kalimah la ilaha illallah ini, seluruh masalah mereka diselesaikan dengan perantaraan bantuan gaib daripada Allah Ta'ala. Allah yang selesaikan masalah mereka. Dan Allah beritahu dzalika bi anna Allah maulal ladzina amanu. Yang demikian itu kerana Allah pelindung, penolong bagi orang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum. Orang kafir tidak ada maula bagi mereka. Orang Islam seluruhnya yakin pada Allah Ta'ala. Lelaki, perempuan, orang alim, orang jahil, orang biasa, semua yakin pada Allah Ta'ala. Bila ada masalah, hati mereka tertumpu pada Allah, tak berpaling kepada ghairullah. Hari dalam hati kita penuh ketakutan. Ketakutan kepada berbagai-bagai. Takut miskin, takut Masya Allah hilang kuasa, takut hilang pangkat, takut hilang pengaruh, takut hilang itu, hilang ini, macam-macam ketakutan dalam hati kita. Satu orang yang dalam hatinya ada takut pada Allah, maka Allah Ta'ala amankan hati tersebut daripada takut kepada ghairullah selain daripada Allah. Tapi dalam hati yang tidak ada takut pada Allah, tidak ada bergantung pada Allah, maka Allah Ta'ala akan uji hati tersebut dengan ketakutan-ketakutan yang banyak. Hari ini orang Islam takut pada musuh Islam, takut pada senjata yang ada pada mereka, takut pada kekuatan yang ada pada mereka, bahkan takut dengan makar mereka, perancangan mereka. Kita tengok Masya Allah, orang Yahudi, Nasrani, Kristian sedang buat perancangan hancurkan Islam. Takutnya kita sebarkan pula dalam WhatsApp kita, Masya Allah, orang Kristian tengah berancang nak buat ini, Yahudi buat ini, Dajjal tengah rancang nak buat ini, semua perancangan Dajjal. Kita tengok The Arrival, kita kata ini semua dahsyat dia punya ni. Orang Islam tak pernah takut zaman Nabi, orang Islam tak pernah takut pada perancangan orang kafir. Hari Nabi nak dibunuh pada malam itu, Allah Ta'ala cerita pada Nabi semua perancangan orang kafir. Masya Allah. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Mereka nak bunuh kamu, nak penjarakan kamu, nak keluarkan kamu daripada Madinah. Waktu itu Nabi yang berbekalkan yakin yang tinggi pada Allah, berkat Nabi mengajak manusia pada Allah, berkat dakwah ni tuan-tuan, Allah bagi kekuatan iman, Allah bagi keteguhan hati. Nabi sikit pun tak takut pada pemuda-pemuda yang berkumpul dengan pedang di hadapan rumah Nabi, pintu rumah Nabi. Nabi waktu itu keluar daripada rumah dia, ambil segenggam pasir, baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Sekali bagi je, tuan-tuan kena pasir, semua musuh Islam tertidur sampai ke pagi. Allah Ta'ala bantu banyak orang Islam ni dengan kemenangan di zaman Nabi SAW, kerana orang Islam ada hubungan yang rapat dengan Allah Ta'ala. Wa annal kafirina la maula lahum. Orang kafir tak ada pelindung, tak ada pembantu. Dalam peperangan Badar, Allah turun 1000 malaikat. Baru ni kami pergi umrah, kita bergambar di Jabal Malaikah, Bukit Malaikat, tempat malaikat turun dalam peperangan Badar. 1000 orang malaikat, tentera berkuda di kalangan para sahabat Nabi SAW. Ulama kata, kenapa malaikat tolong sahabat Nabi? Separuh sahabat libas, separuh lagi malaikat libas. Masya Allah. Kepala musuh tu, sahabat Nabi ayun pedang, tak ada kena, malaikat punya pedang dah kena kat kepala musuh. Masya Allah. Sehingga orang kafir zaman dulu buat kajian, kenapa kita tak boleh kalahkan para sahabat ni? Kenapa undefeated, tak boleh dikalahkan? Masya Allah. Perang dia kalah, padahal kita senjata lagi lengkap pada dia, kita punya orang kata strategi kita lagi canggih, senjata kita lagi moden daripada dia orang. Tetapi dia orang yang tak terlatih, yang mana kenderaan pun tak cukup, pakaian pun tak cukup, tetapi Allah bagi kemenangan pada mereka. Dia pun buat kajian, spy orang Yahudi, Nasrani buat kajian, kenapa begini? Masya Allah. Sampai ulama kata, selepas daripada Nabi SAW, orang yang kedua yang bersujud dalam Masjid Al-Aqsa adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia bersujud waktu itu dengan kesyukuran pada Allah, menangis macam seorang budak kecil menangis dalam Masjid Al-Aqsa. Zaman aku Allah bagi kemenangan, zaman Nabi Allah Ta'ala bagi penderitaan bagi orang Islam. Nabi susah, lapar, zaman Nabi itu hina jadi orang Islam. Tapi hari ini Masya Allah jadi orang Islam,
Bukan sekadar Rom dan Parsi jatuh di tapak kaki orang Islam, tetapi Masjidil Aqsa yang menjadi simbol kepada penaklukan dunia. Siapa yang dapat takluk Masjidil Aqsa, dia boleh takluk dunia. Hari itu Allah bagi pada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Sahabat Nabi ini bersama dengan Nabi berdakwah daripada hari pertama memulai Islam sampai Nabi wafat, meneruskan perjuangan dakwah sehingga orang kafir tak berani nak menyentuh para sahabat. Bertempur dengan orang Islam pasti kalah. Dia buat kajian yang pertama, dia kata, kenapa orang Islam menang? Kerana bersama dengan mereka ada Allah, sedangkan kita tak ada Allah bersama kita. Itu poin nombor satu, tuan-tuan. Hari ini orang kafir nak kalahkan kita, diputuskan hubungan kita dengan Allah. Macam mana nak putuskan hubungan orang Islam dengan Allah? Putuskan hubungan orang Islam dengan dakwah. Sebab orang yang berdakwah ni, Allah Ta'ala akan bagi dia hubungan yang sangat rapat dengan Allah. Qurb, penghampiran yang paling dekat dengan Allah melalui jalan dakwah, mengajak manusia pada Allah. Sebab itu ulama kata dakwah ni kenderaannya para Nabi untuk menghampirkan diri pada Allah Ta'ala. Berkat dakwah inilah Nabi Musa jadi kalimullah. Berkat dakwah inilah Nabi Ibrahim jadi khalilullah. Berkat dakwah inilah Musa AS jadi ruhullah wa kalimatuh. Dan berkat dakwah inilah baginda Muhammad SAW jadi habibullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi cara dia nak putuskan hubungan manusia dengan Allah adalah putuskan hubungan umat ini dengan dakwah. Sehingga hari ini umat biasa datang bersemayang berjemaah di masjid, tetapi tak biasa mengajak manusia pada Allah Ta'ala. Kita dengar berita orang masuk Islam, kita happy, tuan-tuan. Tuan-tuan dengar berita Qatar. Qatar banyak buat dakwah, tuan-tuan, banyak orang masuk Islam. Kita kata bagus Qatar. Tapi kita, apa yang kita buat? Kita hilang confidence, tuan-tuan. Orang Islam sekarang ni inferiority complex. Nak ajak orang pada Islam ni macam mana ya? Saya tak ada ilmu, saya tak ada skill, saya tak kerti apa. Sahabat Nabi dulu mudah, tuan-tuan, berdakwah. Kunu mislana, jadi macam kami. Dakwah ni mudah kalau tak kerti cakap, dua je. Yang pertama, jadi macam kami. Kalau kita teruk sangat, jangan jadi macam kami. Itu je dakwah, tuan-tuan. Jangan jadi macam pakcik ya, dek. Pakcik ni jahil, kecil-kecil dulu mak suruh mengaji, tak nak mengaji. Sekarang dah tua-tua, baca Iqra pun tak pandai. Jangan jadi macam pakcik boleh, adik? Dakwah tu. Ataupun jadi macam pakcik, dek. Itu kalau kita confident lebih, tuan-tuan. Jadi macam pakcik, ikut pakcik. Sahabat Nabi dulu kuno mislana, jadi macam kami. Dakwah sahabat Nabi, syiar mereka jadi macam kami. Kami dulu jahil, kami dulu bodoh, kami dulu hina, sembah patung, makan bangkai. Dengan berkat Islam, Allah bagi mulia pada kami. Dengan Allah Ta'ala, laulallah mahtadaina, kalaulah bukan Allah yang bagi hidayat, kami tak dapat hidayat. Wa ma tasaddaqna, kami tak tahu sedekah, kami tak tahu sembahyang. Allah bimbing kami. Dakwah ni mengajar kami dekat dengan Allah. Yang kedua, orang kafir buat kajian, dia kata, kenapa kita kalah lawan orang Islam? Orang Islam bertempur, mereka tak buat maksiat satu pun. Kita orang kafir nak lawan orang Islam, malam tu minum arak, berjudi, berzina dulu. Orang Islam mereka nak berjihad, mereka tak buat dosa, mereka bersih. Masya Allah. Yang ketiga, dia kata orang Islam ni, Masya Allah, mereka dirahib di malam hari, dan di siang hari mereka adalah pemacu-pemacu kuda yang bergerak di seluruh dunia untuk sebarkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selagi mana mereka berada pada kedudukan ini, kita orang kafir tak akan pernah menentang, tak akan pernah menang melawan dengan orang Islam. Tapi bila mereka dah hilang sifat ini, insya-Allah Ta'ala bila-bila pun kita boleh menakluki orang Islam. Sebab itu, tuan-tuan rahmati Allah, hari ini kita bercerita tentang dakwah adalah salah satu amalan yang menyelamatkan kita di akhir zaman, daripada fitnah akhir zaman. Tuan-tuan yang mulia, hari ini bila sebut dakwah ni pun orang Islam sendiri pun takut. Kan? Dakwah ni memang menakutkan. Iblis pun dengar dakwah ni, tuan-tuan, dengar azan tadi, iblis lari terkentut-kentut, tuan-tuan. Muazzin sebut Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iblis dengar ni sakit kepala dia, tuan-tuan. Punya takut dengan dakwah ni, iblis pun takut. Jangan kata manusia biasa, kita pun takut. Dakwah ni, kalau ada orang nak dakwah kita, kita takut. Tapi ulama kata berkat kita berdakwah, ad-da'i la yud'a. Satu orang pendakwah, dia tak akan mudah didakwah oleh orang lain. Ulama mengatakan kenapa hari ni anak-anak muda kita rapuh sangat imannya. Orang datang, orang Kristian bawa buku-buku dia, risalah-risalah dia sebar dekat tempat kita, tuan-tuan. Yang pertama, kita marah dengan orang Kristian tu.
Ada ke patut dia datang tempat Melayu kita, kawasan orang Melayu, dia datang sebarkan dia punya risalah dia, kita marah, kita pun buat surat, report polis dan sebagainya tuan-tuan. Saya cakap berapa nak takut, kita lah pergi pegang tangan padri tu, kita dakwah dia ke kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hari ni anak muda kita, kalau dia tidak berdakwah, jangan kata Kristian, apa pun ajaran dia akan terima. Sebab apa? Bila tidak ada dakwah, umat Islam dah tak ada kekuatan untuk menolak apa-apa pun maksiat yang datang, kemungkaran yang datang depan dia, iman dia lemah tuan-tuan. Bila dia didakwah oleh apa pun, tak payah orang Kristian, ajarlah ajaran apa pun. Kita hari ni pelik, kenapa ajaran macam ni pun ada orang nak ikut. Ada orang mengaku dia Nabi akhir zaman pula. Lepas Nabi Muhammad SAW, dia Nabi akhir zaman, pun ramai orang ikut. Ada orang cakap, yang belajar dekat negara luar pun, belajar agama pun, ikut juga ajaran sesat. Kenapa boleh ikut ajaran sesat ni? Saya kata dah orang Islam tak mengajak orang, jadi orang lain lah ajak kita. Bila terang tak ada, gelap automatik datang. Tak boleh marah ke gelap. Gelap tu memang dia datang. Batil memang datang bila hak tidak berjalan. Sebab itu Allah kata watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Berpesan-pesan dengan kebenaran. Saya yakin kalau orang Islam semua bergerak, bertebaran di seluruh Malaysia, seluruh dunia berjalan, orang bukan Islam tengok ni menggigil tuan-tuan, masya-Allah. Bila orang Islam bergerak berdakwah, hari-hari satu orang ajak 10 orang masuk Islam. Kawan kita ni, adik-adik kita ni semua bawa 10 orang, 10 orang, 10 orang, 10 orang. Kita dengar Qatar berdakwah hebat. Masjid dia orang datang ambil gambar, Mak Saleh terkesan dengan Islam. Kita tempat kita bila nak buat? Semua orang kata bagus dah ni. Semua orang nak masjid hidup 24 jam macam zaman Nabi SAW, tetapi di mana langkah pertama kita tuan-tuan? Sebab itu tuan-tuan rahmat Allah, sahabat Nabi ni dia dapat kekuatan, dia tak takut sikit pun pada musuh Islam. Bagi sahabat Nabi, hebat macam mana pun kamu tanpa izin daripada Allah Ta'ala. Saya nak tunjuk contoh pada tuan-tuan macam mana hebatnya sahabat Nabi SAW. Selepas Nabi wafat, ada beberapa orang sahabat Nabi, antaranya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ni orang yang sangat sayang dan kasih pada Nabi. Sepanjang Nabi di Madinah, dialah yang melayani Nabi SAW. Tapi lepas Nabi wafat, Nabi beritahu, sebelum Nabi wafat, Nabi beritahu nanti di Konstantiniyah dia punya kubur dia tu, di bawah kubur dia akan ada, orang kata Masya Allah, kubur seorang yang soleh akan dikebumikan di situ, di kaki kubur Konstantinopel. Dan akan memerangi tentera Hercules ini, satu rombongan di kalangan umat aku yang mereka adalah jamaah yang mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Abu Ayyub kata waktu itu dia sedang berjihad menyebarkan Islam di negeri Syam. Waktu itu umur dia dah 90 lebih dah tuan-tuan. Nak beritahu pada kita ni, sahabat Nabi usia 90 tahun tak duduk di rumah, berdakwah, menyebarkan Islam. Berkat Islam yang mereka sebarkan hari ni, kita dapat manfaat lagi. Waktu itu Sayyidina Yazid bin Muawiyah datang ziarah dia. Waktu itu dia yang bawa pimpin jemaah ini bersama dengan Sayyidina Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala. Kami tengok keadaan tuan ni dah teruk sangat dah ni, uzur sangat. Tuan duduk sini, kami akan teruskan perjalanan kami pergi berdakwah ke Turki, China dan sebagainya, masya-Allah. Dia kata tidak, aku nak bagi kamu satu wasiat. Aku mendengar Nabi SAW berita gembira daripada Nabi, akan ada jenazah seorang soleh akan dikebumikan di kaki orang kata kubur Konstantinopel, dan aku berharap jenazah itu jenazah aku, masya-Allah. Aku wasiatkan kamu untuk bawa jenazah aku sampai ke sana. Ini sahabat Nabi nak beritahu pada kita, kami hidup pun berdakwah, mati pun berdakwah. Sampai dia pun bila mana Raja Hercules dapat tahu tentera ini, Sayyidina Yazid ni tuan-tuan, sedang bawa rombongan untuk berdakwah pergi ke Turki tuan-tuan. Waktu itu tak berjaya dia masuk Turki. Tetapi dia tahu jemaah ini, dalam jemaah ini ada satu jenazah yang sedang dibawa. Dia kata, kamu orang Islam nak berperang melawan kami dengan bawa orang yang mati. Nak lawan kami, bawa lah orang hidup hebat-hebat sikit. Dia kata, kamu kena ingat, yang mati ni bukan manusia biasa. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah sahabat baginda Muhammad SAW. Masya Allah. Dia kata, kalau betul dia sahabat Muhammad, kalau kamu kebumikan di sini, kami akan lemparkan jenazah dia dan bagi makan anjing, makan dia punya daging dia, Masya Allah. Jadi kalau tuan berani buat macam tu kepada jenazah sahabat baginda SAW,
Kami orang Islam tak akan biarkan satu orang Nasrani pun hidup dalam negara Islam, dan tak akan ada satu gereja pun akan wujud boleh dibina dalam negara Islam. Masya Allah. Akhirnya Raja Hercules takut. Kalau begitu kami mohon ampun dan maaf pada tuan-tuan. Kami bersedia untuk mengizinkan orang Islam menanam jenazah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu di kaki kubur pertahanan orang-orang Kristian di Istanbul. Seandainya raja kata kalau pada hari ini tak ada siapa pun nak kebumikan jenazah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, aku sendiri akan gunakan tangan aku untuk mengebumikan jenazah dia. Sampai hari ini Allah semadikan jenazah dia. Sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala majma'in, masya-Allah, kubur mereka di seluruh dunia. Ketika mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dah menakluki Baitul Maqdis, waktu itu Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu membisik sebuah perkataan di telinga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, kita dah berjaya menakluki Baitul Maqdis. Apa kata tuan hantar saya berdakwah ke Mesir pula? Dia kata, Sayyidina Umar tanya, berapa ribu kau nak tentera? Dia kata 10,000 cukuplah. Sahabat Nabi dia tak kira bilangan-bilangan, 10,000 cukuplah. Tentera di negara sana ratus-ratus ribu tuan-tuan. 10,000 nak lawan ratus-ratus ribu. Tuan-tuan, bila Sayyidina Umar izinkan dalam perjalanan, tiba-tiba satu orang datang berbisik kat telinga Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, kau hantar 10,000 untuk lawan ratus-ratus ribu. Mereka ini semua akan dibinasakan oleh musuh-musuh Allah Ta'ala. Ini Amr bin Al-As ni satu orang permata dalam Islam. Bila Sayyidina Umar bin Al-As dapat tahu yang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nak hantar orang untuk hentikan dia, suruh balik ke Madinah, tak payah pergi ke Mesir. Dia melajukan perjalanan dia, pergi, dikejar-kejar tak dapat, sampai masuk dalam Mesir di satu tempat yang dipanggil Masa'ul Aid. Di Mesir ada satu tempat nama Masa'ul Aid, iaitu petang hari raya. Petang orang Mesir memeluk Islam di tangan Umar bin Al-As radhiyallahu anhu, petang itu petang hari raya bagi mereka, masya-Allah. Setiba di Masa'ul Aid, tuan-tuan, baru diterima surat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar kata, kalau seandainya kamu belum masuk Mesir, kamu jangan masuk. Tapi kalau kamu dah masuk Mesir, teruskan. Dia pun teruskan menjalankan dakwah, tuan-tuan. Allah bagi futuhat, penaklukan kepada para sahabat Nabi, sehingga akhirnya masya-Allah negara Mesir seluruhnya telah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Penduduk Mesir mengucapkan kalimah syahadah, tuan-tuan. Sahabat Nabi bukan bawa satu orang mu'alaf, tuan-tuan. Bawa juta-juta orang masuk Islam. Kenapa? Dalam minda mereka ni, kita wakil Nabi, diamanahkan oleh Nabi, mendapat wasiat daripada Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walau sepotong ayat. Dan Nabi doakan dengan kebaikan pada umat dia yang nak berdakwah ni, tuan-tuan. Naddarallahu imra'atan, semoga Allah mencahayakan wajah seorang di kalangan umat aku. Sami'a minni maqalati, mendengar pesanan daripada aku, hadis daripada aku. Wa wa'aha, dicuba faham apa keinginan Nabi, kehendak Nabi. Wa addaha kama sami'a, disampaikan kepada orang lain sebiji sebagaimana apa yang didengarkan. Balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walau sepotong ayat. Falyuballighi syahidi minkumul ghaib, orang yang dengar daripada aku, belajar agama daripada aku, bertebaran ke seluruh dunia, sampaikan agama kepada orang yang belum hadir. Sebelum itu Umar bin Al-As radhiyallahu anhu berdakwah di Oman. Orang Oman beriman pada Allah. Seluruh negara Khalij, negara Teluk, tuan-tuan, beriman pada Allah berkat dakwah daripada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dan akhirnya dia meninggal dunia di Mesir. Ulama kata 90 juta rakyat Mesir yang beriman pada Allah. Sampai hari ini Amr bin Al-As radhiyallahu anhu telah meninggal dunia, tuan-tuan. Tetapi hari ini 90 juta semayang, 90 juta baca Quran, 90 juta berpuasa, pahalanya Allah masukkan dalam akaun sahabat Nabi yang menjalankan dakwah tadi. Sebab itu sahabat Nabi tak pernah terfitnah dalam hidup mereka. Mereka tak ada fitnah yang nak boleh uji mereka, sebab hidup mereka hanya tertumpu untuk menyebarkan Islam. Kanati sahabah ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in kanat hayatum li hayatid din, hidup mereka satu je, maksud hidup kami nak tengok Islam hidup di seluruh dunia. Wa kana mautum li hayatid din, mati mereka pun nak tengok Islam ni hidup di seluruh dunia. Ulama kata semoga Allah merahmati kaum wanita. Wanita mendahului orang lelaki dalam dakwah, dalam jihad fi sabilillah. Wanita pertama yang syahid dalam dakwah di darat, namanya Sayyidatina Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha, wanita pertama yang syahid dalam Islam. Selepas dia semua orang mati syahid, pahalanya masuk dalam akaun Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha.
Tetapi wanita orang yang mati syahid dalam perjalanan dakwah Al-Bahriyah di laut juga seorang perempuan bernama Ummu Haram radhiyallahu taala anha. Ummu Haram ni kalau ikutkan ulama kata dia wanita yang paling panjang umur dia. Sebab apa? Dia menyusu dengan ibu susu yang sama dengan Aminah ibu Nabi menyusu. Aminah binti Wahab menyusu dengan wanita yang sama yang disusui oleh Sayyidatina Ummu Haram. Sebab itu Nabi pernah tidur dalam rumah, orang kata ibu saudara susu dia, baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi tidur dan Nabi SAW terbangun daripada tidur dalam keadaan begitu gembira, Masya Allah. Begitu wajah Nabi begitu ceria, selalu Nabi sedih. Nampak gigi Nabi SAW berkilau kerana keceriaan, kegembiraan. Sayyidatina Ummu Haram radhiyallahu ta'ala bangkit, "Ya Rasulullah, adhakallahu sinnak." Semoga Allah Ta'ala menceriakan wajah kamu, gigi kamu, Masya Allah. Apa yang menyebabkan Tuan begitu happy sangat pada hari ini? Dia kata, "Aku dalam mimpi tadi melihat sekumpulan umat aku bermusafir menaiki kapal untuk menyebarkan kalimah la ilallah, berdakwah ke seluruh dunia. Mereka duduk di atas kapal sebagaimana raja-raja duduk di atas singgah sana mereka. Aku sangat kagum melihat mereka, sebab itu aku tersenyum melihat mereka." Waktu itu Sayyidatina Ummu Haram radhiyallahu ta'ala anha beritahu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakan semoga Allah pilih Ummu Haram sebahagian daripada rombongan tersebut menyertai rombongan dakwah, misi dakwah ke waktu itu perjalanan ke Pulau Cyprus, tuan-tuan. Kubrus waktu itu, nama bahasa Arab Kubrus." Masya Allah, rupanya Nabi doakan semoga Allah kabul ibu mak saudara Nabi ni untuk menyertai rombongan tersebut. 2 kali Nabi mimpi yang sama diulangi, maka bila kali yang kedua Nabi kata hanya yang pertama saja. Rupanya Masya Allah, pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, di bawah pimpinan Sayyidina Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi keluar berdakwah menaiki kapal, menyeberangi lautan untuk sampai ke Pulauan Cyprus dekat dengan Turki, tuan-tuan. Dan akhirnya dalam perjalanan di atas unta, sampai di sana dia naik unta, dia terjatuh daripada unta. Pada itu bayangkan, kalau umur dia sama baya dengan umur Aminah binti Wahab, ya? Nabi umur Aminah binti Wahab ni maknanya dia sebelum Nabi lahir, Aminah binti Wahab ibu Nabi dah ada. Nabi punya umur pula 63 tahun, campur dengan 2,5 tahun pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, campur dengan 12 tahun pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berlaku mimpi Nabi tadi. Bayangkan waktu itu umur Ummu Haram radhiyallahu anha mungkin dah lebih daripada 100 tahun, tetapi masih lagi berkeinginan untuk keluar berdakwah, menyebarkan kalimah la ilaha illallah. Sebab itu zaman dulu tak ada siapa pun orang kafir berani nak dakwah orang Islam, sebab semua orang Islam adalah pendakwah, dan orang yang sudah berdakwah dia tak akan terima sikit pun dakwah daripada orang bukan Islam. Tetapi bila mana orang Islam tidak berdakwah, tuan-tuan, macam orang yang kena sakit. Orang sakit, virus mudah kena pada dia. Tapi orang sihat, tuan-tuan, tak ada benda boleh mudaratkan dia. Tak ada virus boleh mudaratkan dia, sebab dia ni seorang pendakwah, Masya Allah. Sebab itulah hari ini kita nak semua orang Islam kena membesarkan anak, mendidik anak-anak murid kita, mendidik masyarakat. Lebih-lebih lagi kita alhamdulillah dapat masjid baru ni. InsyaAllah kita nak gerakkan masyarakat kita ni di atas maksud dakwah ilallah, mengajak manusia pada Allah Ta'ala. Jadikan masjid kita ni sebagai tempat dakwah, jadikan masyarakat kita ni masyarakat yang berdakwah. Sebab itulah kata ulama, sebagaimana contoh terakhir saya nak tutup ceramah saya malam ini insya-Allah Ta'ala, satu orang yang mana dia dah sebarkan kad perkahwinan anak dia, dah buat majlis walimatul urus, tuan-tuan, Masya-Allah. Kita ada majlis walimatul urus, kita dah sebarkan jemputan ke seluruh kawasan kota Kemuning. Orang kampung kita dekat Kedah pun kita dah jemput dia datang, 2-3 bas datang, mai sini kenduri kahwin anak kami, Masya-Allah. Kita dah heboh dah cerita tentang perkahwinan anak kita ni, tuan-tuan. Tiba-tiba hari yang sama kita terima satu surat jemputan daripada raja, tuan-tuan, jemput kita datang kahwin anak dia pula. Agak-agaknya dalam keadaan situasi ni, kita nak pergi jemputan raja ke kita nak fokus pada anak kita yang nak kahwin ni, tuan-tuan? Tak akan ada siapa pun pergi majlis raja, tuan-tuan. Kalau dia hari tu, hari yang sama, dia telah menyebarkan risalah untuk mengajak semua orang datang kenduri dia. Dia ada kekuatan untuk tolak raja. Tapi kalau dia belum ada program hari tu, confirm lah dia kena pergi. Dia tak ada alasan.
Orang Islam kalau dia dah menjaja kalimah la ilaha illallah, pergi ke mana tuan ucap kalimah la ilaha illallah, tuan pergi ke mana ucap la ilaha illallah. Tak akan ada orang kafir berani nak cakap pada dia, jom masuk Kristian, jom kita ikut ajaran ni, jom kita ikut budaya ni. Hari ni kita takut dengan contohnya LGBT, tuan-tuan. Semua takut, Allah risau ni. Ada satu orang ustaz, takut ustaz ni parti orang bukan Islam ni melampau ni. Saya kata, buat apa kita nak takut? Orang Islam tak takut pun. Nabi Allah sebut dalam Quran, kekuatan orang kafir ni sama macam labah-labah. Labah-labah ni dia rasa dia kuat, sebenarnya baling penyapu sikit, habis hancur, tuan-tuan. Sarang labah-labah ni. Semua kekuatan orang bukan Islam di seluruh dunia ni macam sarang labah-labah, tak ada apa pun. Tapi hari ni kerana kita lemah, iman kita lemah, kita takut kepada kekuatan yang ada pada mereka, dan takut pada perancangan mereka. Saya kata saya tak perlu takut pun. Sekarang ni orang Islam di Malaysia, kita dah merdeka 65 tahun, tuan-tuan. Apa yang kita buat dengan saudara kita bukan Islam ni, tuan-tuan? Apa yang dah kita buat dengan orang Cina, dengan orang India, orang asli, orang Iban, orang Kadazan? Apa yang kita dah buat? Kita tak ambil kesempatan untuk Islamkan mereka. Saya kata jangan sampai negara kita jadi macam India, tuan-tuan. India dulu masa mereka pernah pegang kerajaan dulu, waktu itu pemimpin hanya fikir, Masya Allah, bukan nak marah pemimpin ni, kita lah iktibar untuk kita. Bini meninggal, buat Taj Mahal, tuan-tuan. Juta-juta duit habis. Panggil arkitek yang paling hebat untuk mengabadikan, mendedikasikan ini Taj Mahal untuk isteri yang tercinta yang dah meninggal dunia, tuan-tuan. Kalau tengok dalam India, semua monumen tu bekas kerajaan Islam yang dulu. Tetapi hari ni Allah tukar pemerintahan, orang kafir pula memerintah, tuan-tuan. Orang Islam yang diperintah. Hari ni orang Islam mengadu susah, kena seksa, masjid kena roboh, macam-macam kena buat. Sebenarnya kesilapan bermula masa kita dulu, Allah Ta'ala bagi kita kekuatan, kita yang mendominasi, menguasai. Pada hari itu kita tak ambil peluang untuk Islamkan semua orang di sekeliling kita. Sebab itulah hari ini, tuan-tuan, jalan keselamatan di akhir zaman ini untuk selamatkan diri kita, keluarga kita, ahli adik-beradik kita, semua sekali. Orang Islam tak boleh satu pun dikecualikan, melainkan semuanya kena ada fikir macam mana tiap-tiap hari kita bawa satu orang bukan Islam masuk Islam, insya-Allah. Azam kita insya-Allah tahun 2023 nak datang ni, tuan-tuan, azam tahun baru, bukan lagi nak sambut, nak pergi berjalan melancong ke seluruh dunia. Azam kita tahun baru bukan lagi, tetapi melainkan kalau boleh tiap-tiap bulan satu orang, satu bawa satu mu'alaf masuk Islam saudara baru kita, insya-Allah. Kalau semua orang ada target begini, insya-Allah dalam masa yang singkat Malaysia ni akan jadi 100% negara Islam, masya-Allah. Kalau tak, orang katanya how many percent Muslim in your country? Kita kata 65%. It was 65, but nowadays we don't know. Sekarang kita tak tahu berapa sebenarnya bilangan orang Islam. Kita masih risau dengan populasi, tuan-tuan. Sebenarnya populasi tak ada makna. Hari-hari you berdakwah, hari-hari you bawa orang masuk Islam, satu hari nanti satu dunia beriman pada Allah, kita dah tak ada musuh, tuan-tuan. Kan? Semua jadi sahabat kita, semua jadi saudara kita. Bahkan kita tukar semua nanti, satu hari nanti toke-toke tempat maksiat ni semua jadi dai Allah. Dia pula tukar tempat dia tu jadi masjid, tempat dia jadi markas dakwah. Itulah yang kita harapkan, mudah-mudahan insya-Allah. Allah Ta'ala berkati pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan masjid kita yang baru ini kita gunakan sepenuhnya untuk kerja dakwah, untuk kerja ta'lim wa ta'alum, belajar dan mengajar, dan kita khidmat, beribadat. Kita jadikan macam mana apa yang kita dah tengok pengalaman daripada negara Qatar yang dah buat, sedikit sebanyak kita dapat apply kan benda tersebut di tempat kita. Mudah-mudahan satu hari nanti Masjid Kota Kemuning ini akan menjadi masjid contoh, insya-Allah taala, kepada masyarakat di sekeliling. Orang nak belajar dakwah, orang datang ke sini, insya-Allah taala. Orang nak belajar majlis ilmu, orang datang belajar tempat kita. Hari ini banyak orang pergi travel ke Temeloh Jaya, tuan-tuan, nak belajar macam mana masjid ini berjaya diimarahkan 24 jam. Ramai orang datang sembahyang berjemaah. Tapi kita bukan nak satu, kalau boleh kita nak berjuta-juta masjid umat Islam di dunia ni, sama macam Masjid Temeloh Jaya, bahkan sama macam Masjidil Haram, Masjid Nabawi pada zaman baginda sallallahu. Mudah-mudahan impian dan harapan kita diberkati oleh Allah dengan sedikit usaha daripada kita, insya-Allah. Amin amin rabbil alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya rahimal masakin wa ya dzal quwwatil matin wa ya
arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin afdhalus salawatika bi'adadi ma'lumatika wa barik wa sallim. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, terima kasih dan ya Allah, syukur yang tidak terhingga kehadrat-Mu ya Allah, di atas segala nikmat yang Kau limpahkan kepada kami ya Allah. Nikmat yang Kau bagi pada kami ini ya Allah sebagai tanda kasih sayang dan rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, tambahkanlah nikmat ke atas diri kami ya Allah. Jangan Kau cabut nikmat ini daripada kami ya Allah, dan jangan kau tukarkan nikmat ini kepada azab ya Allah. Sebaliknya Kau tukarkanlah nikmat ini ya Allah dengan nikmat yang lain ya Allah. Satu nikmat akan menarik nikmat yang lain ya Allah, berkat kesyukuran di hati kami ya Allah. Hari ini kami bersyukur ya Allah di atas nikmat masjid yang baru ini ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah Kau rahmati kami semua ya Allah. Kau rahmati penduduk Kota Kemuning ya Allah dengan berkat masjid yang baru ini ya Allah. Tersebarnya hidayah ke seluruh alam ya Allah berkat masjid yang baru ini ya Allah. Tersebarnya cahaya rahmat dan juga hidayah ya Allah kepada penduduk setempat ini ya Allah. Berkat masjid ini menarik rahmat-Mu ya Allah, menarik kasih sayang-Mu ya Allah, menarik keredaan-Mu ya Allah. Campakkan kasih sayang kepada kami semua ya Allah. Saling hormat menghormati ya Allah, saling menyayangi ya Allah antara satu sama lain ya Allah, berkat agama yang kami amalkan ya Allah. Ya Allah, kami jadikan penduduk di sini ya Allah penduduk yang beriman dan bertakwa kepada-Mu ya Allah. Jadikan kami sebagaimana para sahabat dan sahabiah di zaman Nabi SAW ya Allah, golongan sentiasa mengutamakan keperluan agama ya Allah berbanding dengan keperluan peribadi mereka ya Allah. Hari ini sahabat Nabi telah meninggal dunia ya Allah, tetapi nama mereka harum di seluruh dunia ya Allah, kerana mereka telah menjadikan ya Allah kehidupan mereka, kematian mereka ya Allah, seluruh penat lelah mereka untuk agama-Mu ya Allah. Di akhir zaman ini ya Allah, pilihlah kami menjadi pembantu agama-Mu ya Allah, menjadi penyokong agama-Mu ya Allah. Pilihlah kami anak isteri kami ya Allah, pilihlah keluarga kami ya Allah, pilihlah rumah tangga kami ya Allah, menjadi pembangkit kepada penyebaran dakwah Islamiah ke seluruh alam ya Allah. Hari ini seluruh dunia manusia sedang menanti kami ya Allah, seluruh manusia sedang menunggu kami ya Allah. Bila kekuatan pada kami ya Allah, pilihlah tapak kaki kami melangkah ke seluruh dunia ya Allah untuk menyebarkan kalimah yang paling mulia ini ya Allah, kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya Allah. Dengan berkat kami menyebarkan kalimah ini ya Allah, satu hari nanti bila tiba waktu kami nak mati ya Allah, Kau keluarkan, Kau alirkan kalimah ini daripada dada kami melalui lidah kami ya Allah, mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, sampaikan salam rindu kami kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Segala nikmat yang kami ada pada hari ini ya Allah, semuanya dengan berkat doa baginda ya Allah, berkat kasih sayang baginda ya Allah, berkat kerisauan baginda ya Allah, berkat istighfar yang Nabi panjatkan setiap malam untuk kami ya Allah. Berkat doa Nabi hari ini kami beriman kepada-Mu ya Allah. Berkat doa Nabi kami hari ini ya Allah bertakwa kepada-Mu ya Allah. Berkat doa kami hari ini kami istiqamah menunaikan solat berjemaah ya Allah. Pilihlah seramai mungkin ya Allah penduduk di sini ya Allah untuk hadir memakmurkan masjid ini ya Allah. Hidupkan masjid ini dengan amal Masjid Nabawi pada zaman Nabi SAW ya Allah. Rahmatilah penduduk sini ya Allah, dan jadikan kami sebagai pembantu agama ya Allah. Jadikan kami sebagai golongan istiqamah memakmurkan rumah-Mu ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ta'ala ala khair khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.